Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Datang kepada semua pelajar baru ke sesi taklimat Timbalan Rektor Haiwan Pelajar. Saya S. Dr. Khalid Abdul Wahid, aku Timbalan Rektor Haiwan Pelajar, dan saya ingin mengucapkan tabas dan tahniah pada anda semua kerana berjaya dapat melanjutkan pelajaran di UiTM Sarawak Kelantan. Okay. Untuk itu, saya akan memperkenalkan beberapa maklumat berkaitan dengan HCP di Kelantan. Di dalam talim ini mengandungi beberapa kandungan, iaitu ialah pengenalan HCP, fungsi bahagian HCP, carta fungsi HCP dan juga unit HCP. Okey, bahagian HCP merupakan satu bahagian yang sangat penting dalam membantu universiti dalam melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran insaniah dan tinggi dan personaliti unggul untuk memenuhi keperluan global. Kerana ini dimainkan menerusi dua fungsi teras, iaitu pembangunan dan kepimpinan pelajar serta menyediakan kemudahan dan perkhidmatan pelajar. Ini merupakan gambar saya selaku Timbalan Rektor Haiwan Pelajar UiTM Sarawak Kelantan. Okey, ini merupakan fungsi bahagian HCP yang sedang dijalankan, iaitu mempunyai fungsi untuk mengadakan latihan pembangunan melalui modul APPKP, program kemahiran insaniah, kursus kenegaraan, program finishing school, pembangunan kebudayaan dan kesenian, pelaksanaan aktiviti pelajar, pembangunan keusahawanan, kursus kokurikulum, pembangunan sukan dan juga pembangunan saksiah dan disiplin pelajar. Okay. Di bawah HCP ada beberapa unit. Kita ada sini ialah kita ada 8 unit. Yang utama ialah pejabat am atau pejabat HCP, atau kita panggil sebagai pejabat pentadbiran HCP. Ini yang mana yang diketuai oleh penolong pendaftar kanan. Kita ada unit pengurusan college dan non-residents yang diketuai oleh penolong pendaftar kanan. Unit kesihatan diketuai oleh pegawai perubatan. Unit kepimpinan pelajar, ketua UKP. Unit kokurikulum, pegawai kurikulum kanan. Unit sukan diketuai oleh pegawai sukan. Unit kejayaan kaunseling diketuai oleh pegawai psikologi kanan. Dan unit terakhir adalah unit kebudayaan, jadi diketuai oleh penolong pegawai kebudayaan kanan. Ini merupakan penolong pendaftar kanan yang merupakan ketua kepada pejabat pentadbiran am, iaitu Puan Nazlin di Rahim. Apabila anda masuk kampus nanti, apabila datang ke pejabat pentadbiran am, maka anda akan berurusan dengan beliau. Okey, di bawah unit pentadbiran am ini kita ada beberapa unit, iaitu unit aktiviti pelajar, unit kebajikan pelajar, unit tata tertib pelajar dan juga unit pentadbiran am. Okay. Dan perkhidmatan yang disediakan oleh pentadbiran am adalah di bawah unit aktiviti pelajar adalah menyelaras kelab dan persatuan pelajar. Kerana apabila anda masuk ke dalam UiTM ini, maka anda akan dipilih untuk mencari mana-mana kelab yang telah berdaftar di HCP sebagai ahli, supaya anda boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti pelajar dan juga mendapat pendedahan kepada urusan persatuan. Dan juga kelab-kelab ini juga akan menguruskan unit ini akan menguruskan permohonan aktiviti pelajar. Maksudnya apa-apa program yang hendak dilaksanakan oleh persatuan pelajar disedialah melalui unit aktiviti pelajar. Unit kedua yang di bawah pentadbiran am adalah unit kebajikan pelajar. Unit ini membantu menguruskan permohonan pinjaman dan beasiswa pendidikan pelajar. Pelajar baru apabila mereka akan dapat borang untuk buat permohonan pinjaman pelajaran, maka unit inilah yang akan mengesahkan anda sebagai seorang pelajar UiTM Sarawak Kelantan.
juga menguruskan permohonan bayaran bantuan kewangan khairat Kementerian Pelajar. Mana-mana pelajar yang perlu kepada bantuan kewangan boleh datang ke pejabat pentadbiran am dan berurusan dengan unit kebajikan pelajar untuk kita mencari bantuan kewangan, ataupun sekiranya pelajar itu berlaku kematian, maka unit inilah akan menguruskan untuk khairat kematian pelajar kepada waris. Unit seterusnya di bawah pentadbiran am adalah unit tata tertib pelajar. Unit ini adalah menguruskan perbicaraan tata tertib pelajar berkaitan dengan kes disiplin pelajar. Nama pelajar yang melanggar disiplin UiTM Cawangan Kelantan, maka pelajar akan dibicara oleh unit tata tertib pelajar. Dan juga unit ini menguruskan permohonan rayuan keputusan tata tertib pelajar. Ini ada rasa tidak puas hati dengan tata tertib ataupun keputusan ahli kuasa tata tertib, maka anda boleh rayuan. Okay. So saya haraplah supaya pelajar-pelajar yang baru masuk ni tak ada kes tata tertib pelajar. Okey, dan seterusnya adalah unit pentadbiran am. Yang ini adalah untuk menguruskan pengurusan pejabat HCP itu sendiri. Itu menguruskan urusan surat menyurat, menguruskan urusan sumber manusia dan juga menguruskan perancangan strategi. Yang ini adalah lebih kepada pentadbiran unit pentadbiran am itu sendiri. Okey, unit kedua iaitu unit pengurusan kolej dan non-resident. Ini merupakan salah satu unit yang agak penting kepada pelajar-pelajar baru, kerana anda semua mesti menginap di dalam asrama. Okay? Maka orang yang bertanggungjawab dalam menguruskan tempat tinggal pelajar adalah Muhammad Azrul Siddiq sebagai penolong pendaftar. Fungsi utama pengurusan kolej ini adalah untuk menguruskan penginapan pelajar, okay, membantu mahasiswa-mahasiswi melaksanakan aktiviti pelajar. Pada kelab-kelab pelajar yang kita ada, kita juga ada persatuan di bawah kolej yang mana mereka sendiri boleh menguruskan aktiviti yang berkaitan dengan kolej. Okay. Dan selanjutnya adalah menguruskan perkhidmatan makanan, okay, kepada pelajar. Ini merupakan fungsi utama yang dijalankan oleh unit pengurusan kolej. Okay, selain daripada itu juga, pada pelajar yang menginap di dalam kolej, kita juga ada pelajar yang menginap di luar kolej ataupun di luar universiti, memandangkan pendapatan kita tidak mencukupi untuk menampung pada semua pelajar, maka kita membenarkan pelajar untuk tinggal di luar universiti. Itu kita panggil unit pengurusan kolej dan non-residence. Ini adalah unit yang akan bertanggungjawab dalam menguruskan pelajar-pelajar yang tinggal luar daripada universiti, luar daripada kolej. Okay. Ini merupakan gambar berkaitan dengan kolej yang kita ada. Kita ada 3 kolej untuk siswi dan 2 kolej untuk siswa. Ada semua 5 kolej. Kolej untuk siswi seperti Kolej Dato' On, Kolej Tun Hussein On dan Kolej Tun Dr. Mahathir. Manakala kolej untuk siswa, ini gambar dalaman berkaitan dengan katil. Okey, manakala kolej untuk siswa, kita ada 2 kolej, iaitu Kolej Tun Abdul Razak ataupun dengan nama rekat TR, dan Kolej Tunku Abdul Rahman iaitu TAR. Ini adalah merupakan kemudahan fasiliti yang ada dalam kolej. Okey, dan unit seterusnya adalah unit kesihatan. Ini adalah kalau kita nak panggil sebagai klinik lah, klinik yang diketuai oleh Dr. Nik Muzaiman Mustafa, pegawai perubatan. Yang mana di sini fungsi utamanya adalah menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada pelajar. Di mana pelajar yang rasa tidak sihat, tidak dapatkan ubat, tidak dapatkan rawatan, bolehlah pergi jumpa beliau. Dan beliau rasa unit kesihatan ni sentiasa untuk membantu pelajar. Ini adalah perkhidmatan yang disediakan, iaitu rawatan pesakit luar, pemerhatian pesakit di bilik pemerhatian, rujukan ke klinik pakar, rawatan kecemasan dan rujukan ke hospital. Ujian makmal, pemeriksaan kesihatan, perlindungan perubatan, surat akuan pelajar, tuntutan tabung kecemasan,
pinjaman alat bantuan perubatan. Inilah fungsi yang disediakan oleh unit kesihatan. Ini merupakan fasiliti dan juga perkhidmatan yang disediakan oleh unit kesihatan PITM Cawangan Kelantan. Kita ada ambulans, kemudian kita ada ambulans, kita ada bilik pemerhatian, kita ada makmal, kita ada peralatan nebulizer, terapi air dan sebagainya lah. Bagi mereka yang memerlukan perkhidmatan kesihatan boleh datang ke klinik tersebut. Unit seterusnya adalah unit kepimpinan pelajar yang diketuai oleh Encik Mirza Farouk Amir Razli. Yang ini bukan pendatang asing ni, ini adalah pegawai kita, iaitu Encik Mirza yang mana sudah mara dengan Syarukat. Okey, sebagai ketua unit kepimpinan pelajar lah. Yang ini adalah unit yang akan memainkan peranan dalam membentuk pelajar sebagai seorang pemimpin, membentuk saksiah pelajar. Yang mana fungsi utama yang dimainkan oleh unit kepimpinan pelajar adalah merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan dan kepimpinan pelajar secara sistematik dan terancang. Yang mana seperti pelaksanaan program kemahiran insaniah, latihan dan kepimpinan pelajar, pelaksanaan modul kenegaraan. Ini merupakan fungsi utama yang dimainkan oleh unit kepimpinan pelajar. Ini adalah merupakan objektif utama unit kepimpinan pelajar ataupun dipanggil dengan nama mereka adalah UKP, yang merancang melaksanakan program kepimpinan pewaris bangsa, merancang dan melaksanakan program profesional, mengasah dan menajam dan membangunkan bakat kepimpinan dalam kalangan pelajar, memberi dan memajukan kemahiran dan strategi dalam kepimpinan, memberi pendedahan kepada pelajar tentang pembelajaran dan pengalaman kepimpinan secara sepatut dari segi jasmani, fikiran, tindakan, emosi dan rohani. So, kita boleh lihat bahawasanya UKP ini adalah dalam melatih anda sebagai seorang pemimpin. Perkhidmatan yang disediakan oleh UKP, yang mana UKP ini akan menyediakan beberapa program, yang mana program kepimpinan bangsa ini terdiri pada 3 komponen. Ini adalah sepanjang satu semester. Yang mana program sokongan berfokus ke bukan akademik, membentuk saksiah dan profesional pelajar, dan memiliki 8 ciri kemahiran insaniah yang akan diterapkan oleh pihak UKP yang diterapkan oleh KPT itu sendiri. Ini merupakan aktiviti modul yang telah disediakan oleh unit kepimpinan pelajar, iaitu modul ITM di Hatiku, modul sebuah berbangsa, modul kerjaya dan sebagainya. Ini adalah modul-modul yang akan disediakan kepada pelajar. Dan seterusnya adalah unit co-curriculum yang diketuai oleh Encik Khairul Anwar Abdul Hamid sebagai pegawai co-curriculum kanan. Yang mana pusat co ini adalah merupakan satu unit yang menyediakan aktiviti ataupun kegiatan beruniform yang dimainkan oleh unit co. Yang mana fungsi utama unit co adalah mengendalikan pendaftaran khusus co-curriculum, menyelaras pelaksanaan kursus co, badan beruniform. Kita ada beberapa pilihan. Nanti apabila anda masuk ke dalam UiTM nanti pada 24 bulan insya-Allah, anda akan dipilihlah untuk memilih mana-mana badan uniform yang anda berminat. Ada beberapa pilihan yang kita boleh pilih. Dan seperti kita ada Satria, kita ada co-suksis ataupun polis, dan kita ada bulan sabit dan sebagainya. So, anda boleh pilih mana-mana badan uniform yang anda minat, supaya anda akan menjalani latihan co-curriculum tersebut. Dan fungsi seterusnya adalah menyelaras pelaksanaan latihan pengukuhan silibus co-curriculum badan beruniform, dan mengendalikan sebarang penawaran kursus co-curriculum untuk pelajar dengan menentukan jumlah kota. Maksudnya mereka yang memohon untuk masuk kepada badan beruniform ini, kita tidak semua yang akan diterima. Kita akan mengikut kota yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkaitan. Dan fungsi terakhir adalah
bertanggungjawab dalam pelaksanaan semua aktiviti pelajar kurikulum selaras dengan silibus dan menguruskan serta merancang aktiviti pelajar kurikulum setiap semester. Okey, perkhidmatan yang disediakan oleh unit core adalah pendaftaran khusus bagi kurikulum, pengumuman aktiviti pelajar bagi silibus kurikulum dan tawaran penyertaan dalam badan beruniform. Kemudahan yang disediakan oleh pusat core adalah kemudahan latihan dan tapak perkemahan di kem berwawasan. So di belakang UiTM kita ada satu kem, namanya kem berwawasan, yang mana kita ada punya tracking, kita ada aktiviti lasak di belakang. Dan kemudahan khidmat komander badan beruniform bagi persembahan program universiti. Unit seterusnya adalah unit sukan yang diketuai oleh Cik Nur Ashikin binti Hasan sebagai pegawai sukan, yang mana fungsi utama yang dijalankan oleh unit sukan adalah pembangunan sukan kampus, penggalakan sukan kampus, kemudahan peralatan sukan dan fasiliti, dan kurikulum sukan. Yang mana kita ada beberapa peralatan yang mana pelajar boleh pinjam untuk aktiviti riadah dan aktiviti sukan di dalam kampus. Dan perkhidmatan yang disediakan adalah pembentukan pasukan kampus yang untuk mewakili kampus dalam perlawanan di peringkat nasional, konsultansi program sukan pelajar, pinjaman peralatan sukan, program pengalakan sukan kampus, latihan pasukan dan penganjuran acara sukan. Okay. Kita ada beberapa kemudahan seperti kita ada court tenis, kita ada court badminton, kita ada padang bola, sebagainya. Okay. Dan kemudahan yang disediakan oleh unit sukan adalah indoor dan outdoor gymnasium. Kita ada bilik latihan aerobik, kita ada padang bola sepak dan hoki, gelanggang bola baling, futsal, sepak takraw, bola tampar, bola jaring, tenis, badminton, squash, kita ada meja pingpong dan arena betong. Okay. Ini merupakan gambar ataupun fasiliti yang disediakan oleh pihak unit sukan. Kita ada gelanggang bola tampar, kita ada outdoor gym, kita ada indoor gym, dan kita ada gelanggang badminton. Okay. Unit seterusnya adalah unit kerjaya dan kaunseling, yang mana diketuai oleh Puan Zainab Izzah Mahmud sebagai pegawai psikologi kanak. Okay. Yang mana fungsi utama unit kerjaya dan kaunseling adalah pun dikenali sebagai UKK adalah untuk membantu individu melalui proses pemahaman diri, penerimaan diri, membuat perancangan masa depan dan mampu menguruskan halangan yang mengganggu diri dan persekitaran. Fungsi kedua adalah menyediakan perkhidmatan professional counselling dan memberi khidmatan counselling yang mesra, selesa dan sejahtera, menyediakan ruang dan peluang kepada pelanggan berkongsi masalah, mendapat informasi dan membangun potensi. Dan seterusnya adalah menganjur dan mengendalikan program perkembangan pembangunan kemanusiaan dan latihan kepada pelanggan. Okey, ini merupakan beberapa senarai perkhidmatan yang telah disediakan oleh unit kerjaya dan kaunseling seperti kaunseling individu, kaunseling kelompok, kaunseling keluarga, kaunseling akademik, pengendalian ujian psikologi, khidmat komuniti, klinik kerjaya, pembangunan dan modul kerjaya, kaunseling maya. Biasanya kaunseling maya ni semasa kita mengalami COVID-19 yang mana pelajar tidak benarkan untuk bersemuka dengan kaunselor, kita laksanakan kaunseling maya. Okay. Kita ada bimbingan, konsultansi dan juga penyaluran maklumat. Ini perkhidmatan yang disediakan oleh UKK. Okay. Dan unit seterusnya adalah unit kebudayaan yang diketuai oleh Puan Nur Emma Farihan Zakaria sebagai penulung pegawai kebudayaan kanan. Yang mana fungsi utama adalah untuk merancang, menelaras dan memastikan aktiviti kebudayaan kampus berjalan dengan lancar mengikut kehendak universiti dan segala kelengkapan dan kemudahan tersedia bagi kegunaan warga UiTM. Perkhidmatan yang disediakan adalah seperti memberi khidmat nasihat kepada pelajar dan staf berkaitan dengan pengurusan majlis dan persembahan, pinjaman peralatan muzik dan kostum, kemudahan tempat latihan seperti studio muzik, bilik gamelan dan juga mini teater. Okay.
Ini merupakan gambar contoh bilik gamelan, kita mini teater, kita ada studio musik. Ini ialah boleh ditempah oleh semua pelajar dan pelajar pun boleh buat pinjaman untuk penggunaan alat-alat muzik bagi mereka yang berminat untuk bermuzik. Yang ini merupakan beberapa nilai yang perlu diterap oleh setiap individu dan juga nilai yang perlu dimiliki oleh sebuah organisasi. So, di sini kita ada nilai UiTM, iaitu nilai organisasi, yang mana kita ada tiga nilai utama, iaitu ESI, Excellence, Synergy dan Integrity. Ini sebelah kiri saya ni adalah nilai organisasi, nilai yang perlu dimiliki oleh UiTM. Dan kalau di sebelah kanan saya adalah IDAT, iaitu nilai yang perlu dimiliki oleh seseorang pelajar dan seseorang staf. Manakala nilai organisasi kita ada tiga nilai utama, iaitu E untuk kecemerlangan ataupun excellence, S adalah synergy, manakala I adalah integrity. Manakala IDAT adalah merupakan nilai individu, yang mana I adalah stand for ilmu, D adalah disiplin, A amanah, R rajin, T tanggungjawab. Ini merupakan nilai yang perlu dipupuk dan perlu dimiliki oleh seseorang pelajar. Apakah nilai yang perlu dimiliki oleh organisasi? Itu excellence, synergy dan integrity. Yang mana excellence ini, dengan Melayu ialah kecemerlangan, merupakan cerminan kebersamaan, komitmen padu, semangat yang jitu, komunikasi yang efektif dalam menghasilkan solusi yang terbaik kepada stakeholder UiTM. Ini merupakan satu sifat yang perlu diamalkan oleh setiap warga UiTM, iaitu bekerjasama di antara satu sama lain. Kita panggil excellence. Manakala nilai yang kedua ialah nilai synergy, iaitu keterangkuman bahasa Melayunya. Kerana synergy ini bukan sahaja merujuk kepada komunikasi dan kerjasama yang efektif. UiTM menghargai perbezaan idea, kepakaran, latar belakang antara warga dan menghormati pendapat antara sesama lain. UiTM berdedikasi dalam memberikan ruang dan peluang kepada warga untuk menggarap potensi mereka dalam merealisasikan visi dan misi. UiTM perlu kerjasama di kalangan staf, walaupun kita mempunyai pendapat yang berbeza, mempunyai pandangan yang berbeza, tapi kita masih boleh kerjasama. Maksudnya kita menerima perbezaan itu, kita menerima kepelbagaian itu. So we have to agree to disagree. Kerana kita mustahil kalau kita nak supaya semua staf mempunyai pendapat yang sama, mempunyai pandangan yang sama. So kita kena menerima realiti bahawasanya dalam organisasi mempunyai pandangan yang pelbagai, tapi kita kena menerima dan kena kerjasama di antara sesama lain untuk mencapai visi dan misi UI. Manakala nilai yang terakhir yang perlu dimiliki oleh organisasi, iaitu UiTM, iaitu integrity. Integrity ini merupakan nilai utama dalam komponen akhlak etika, iaitu melibatkan amanah dan tanggungjawab. Integrity juga merupakan elemen utama dalam menghasilkan produktiviti dengan cara yang jujur, adil, disiplin, telus dan menghormati stakeholder dalam membina hubungan yang ataupun dengan kata lain, adalah sifat amanah kita sendiri dalam melaksanakan tugas sebagai seorang warga UiTM. Adalah anda sebagai pelajar, maksudnya amanah sebagai seorang pelajar dan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin sebagai seorang pelajar. Tidak melibatkan dengan masalah sosial, tidak mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Ini merupakan sifat yang perlu dimiliki oleh organisasi, iaitu integriti. Okay, saya rasa itu saja untuk kalimat bahagian PCP, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua dan syabas kepada mereka yang berjaya yang menjadi salah seorang warga UiTM Wali Kelantan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.